A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah sebagaimana Encik Suami sebutkan tadi, kita mulakan dengan selawat. Ni pun rasa teranjak ni, macam jauh sikit. Kita mulakan dengan selawat, insyaAllah. Jadi tak nampak hiasan atas tu. Tak, biasanya dia macam dia tak center. Okay, Ustaz sabar dulu. Okay, insyaAllah kita mulakan dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fakhtafatminhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qantu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikathiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini. Terakhir dan sama-sama insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung, junjungan mulia, junjungan yang dicintai, dirindui, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sahabat-sahabat, apa khabar? Anda hadir daripada mana? Sekarang dah lambat dah, dekat pukul 8. Terima kasih pada Ustaz yang telah memimpin majlis zikir tadi. Rindu, Alhamdulillah saya juga rindu. 1 minggu kan tak bersiaran dalam kuliah pagi, kitab Riyadhus Shalihin dan juga tadabbur Asmaul Husna. Masya Allah, Alhamdulillah, indahnya perasaan rindu
yang ada di antara kita ni, yang mengikat kita ini rindu di atas jalan ilmu. Inilah di antara bentuk cinta, rindu, kasih sayang yang dibentuk ataupun yang terbit daripada jalan-jalan yang mulia, masya-Allah. Kita bukan ada ikatan yang lebih sebelum ini sebagai kawan sekolah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, kan? Tetapi kita bertemu permulaannya adalah di majlis ilmu. Lalu kita saling menyayangi dan merindu. Mudah-mudahan kita akan sama-sama berakhir di syurga, bersama-sama berada di syurga. Kita akan berjiran di syurga, dan paling utama kita mengharapkan pertemuan dengan Allah dan pertemuan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terima kasih semua yang tetap setia walaupun satu minggu saya tidak bersama, ada digantikan dengan tim, kan, bersilih ganti, ada ustaz, ada ustazah, semua tu daripada tim dakwah lah, kita panggil tim dakwah, penceramah, penyampai, pendakwah daripada tim kami sendiri yang telah dilatih. Akhirnya mereka dah boleh menyampaikan. Saya syukur sangat sebab makin lama makin ramai perintis, begitu. Jadi alhamdulillah, seminggu saya tidak ada, saya kurang kesihatan kurang baik. Saya nak sebut pun, saya sebenarnya tak suka nak sebut kurang sihat. Nak sebut kurang sihat pun bukan tak suka apa ya, macam saya juga dah biasa, tuan-puan, macam tuan-puan, ibu-ibu, kita dah selalu menyembunyikan kesedihan, kelukaan, kedukaan, kejatuhan, menyembunyikan kesakitan. Tapi kadang-kadang saya kena cakap sebab ramai yang tertanya kenapa seminggu tiba-tiba Ustazah tak ada. Begitulah, adalah sedikit ujian, tetapi ujian itu sangatlah kecil dan sedikit dibandingkan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara, wanita-wanita, anak kecil, orang tua, orang-orang sakit, para pejuang agama Allah di Gaza, di Palestin. Jadi bila saya berada dalam situasi begitu pada minggu lepas, masya-Allah, kesakitan yang dilalui dapat diatasi dengan baik, dengan kuat, dan nekat untuk kembali dengan cepat, kerana kita merasakan bahawa kita dalam keadaan yang sakit sekalipun tetapi kemudahan yang sebercukup. Bayangkan tuan-puan sekalian, pagi semalam saya melihat satu video, bukan pagi, hampir tengah hari dah masa tu. Memang selalulah kita mengikuti perkembangan saudara kita di sana. Kemudian saya terhenti dan menangis teresak-esak. Menangis sebab sangat bila melihat satu video yang mengatakan peratusan yang sangat tinggi wanita-wanita di sana yang perlu melahirkan anak melalui caesar, pembedahan, tapi tanpa bius. Tanpa bius, tuan-puan sekalian. Saya tak tahu tahap apakah kemampuan mental, kemampuan rohani, kemampuan emosi wanita sanggup dan bersetuju untuk dibedah hidup-hidup tanpa bius, tanpa keperluan. Dan kita tahu mereka diuji sampai tahap hospital memang terus breakdown, dengan semuanya terputus segala bekalan, terputus segala keperluan asas, elektrik berapa lama tidak ada, internet baru saja kembali ada. Bayangkan keperluan asas. Tuan-puan sekalian, bayangkan kita tiba-tiba tak ada elektrik 2 jam pun kita dah rasa susah. Baru 2 jam. Bukan 2 hari. Kalau 2 hari tak tahulah. Kalaulah kita ada masalah gangguan elektrik 2 hari. Cuba bayangkan kalau 2 minggu. Cuba bayangkan kalau tidak ada air, elektrik, semua sumber gas, semua diputuskan. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Sebab itu segala kemudahan, segala keperluan yang mereka terdesak, memerlukan dengan jumlah yang ramai, jumlah luka sampai jumlah cedera berpuluh ribu. Kita hospital kita yang besar, yang ada keperluan semua, nak menampung mengejut jumlah pesakit puluh ribu memang tak akan mampu, pasti akan lumpuh. Walaupun ada backup sekian-sekian, kalau puluh ribu serentak dalam beberapa hari. Tuan-puan bayangkan kematian hampir 10K.
di kalangan kanak-kanak, di kalangan perempuan, ramai mana kanak-kanak yang dijahit luka, dijahit bahagian yang hancur kan, dan terpaksa menahan sakit itu tanpa bius, tanpa ubat penahan sakit. Jadi tak terbayang tuan-puan sekalian. Namun itulah perjalanan yang Allah takdirkan untuk mereka. Saya teringat ada kata-kata seorang lelaki yang berkata, video tu pun saya tengok, suasana yang sangat hiruk pikuk di hospital. Boleh jadi beliau seorang doktor ataupun beliau juga adalah seorang lelaki yang membawa ahli keluarga ke hospital tersebut. Wallahualam, adakah lelaki itu masih hidup lagi? Adakah hospital itu yang dibom hari itu? Tetapi kata-katanya sangat menusuk hati saya. Sebab kata-kata lelaki tersebut, dia berkata kepada lelaki yang lain. Boleh jadi di hadapannya seorang lelaki yang sedang menangis kerana kematian isteri ataupun kematian anak. Tak tahu, tetapi ayatnya begini. Kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis. Kamu lelaki. Bersabarlah. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka kehendak Allah adalah sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ayat dia panjang. Saya tengok masa tu dalam perjalanan saya nak menuju ceramah. Subhanallah, saya tengok kata-kata dia dalam keadaan dia juga sedang menahan sabar. Dia juga sedang mencari kekuatan. Tapi boleh jadi di hadapan dia juga ada seorang lelaki yang sedang menangisi kematian mungkin ahli keluarga, suasana hiruk pikuk di hospital. Tapi ada orang yang rakam perkataan yang sangat hebat. Antara yang saya ingat dia kata, kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis. Dan bersabarlah dan terimalah ketetapan dan kehendak Allah ini terhadap kita. Sebagaimana engkau pernah menikmati nikmat Allah dan kamu terima. Sekarang terimalah ujian Allah dan terimalah. Sekarang Allah sedang memberikan kamu ujian. Sebagaimana Allah pernah memberikan kamu nikmat sebelum ini. Maka terimalah kedua-duanya. Memang ini bukan kehendak kita, tetapi ini kehendaknya Allah. Terimalah kehendak Allah. Kerana Allah telah menjanjikan kita syurga. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kata-kata tu, kerana Allah sedang menyediakan kita syurga. Allah menjanjikan kita syurga. Allah memilih, ini kehendak Allah kita berada di bumi ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan perkataan luar biasa yang lelaki ini ungkapkan, dia sebut. Dia bukan cakap depan phone. Dia cakap pada seorang lelaki tapi tak tunjuk lelaki menangis tu. Memang sangat spontan. Lalu dia sebut, kamu maafkan mereka, maafkan mereka. Saya rasa ya Allah, luar biasanya perkataan lelaki ini. Maafkan, maafkan. Saya tak pasti apakah dimaksudkan memaafkan itu, memaafkan siapa. Wallahu alam, tetapi lelaki ini menyebutkan memaafkan supaya hati tu tenang, hati tu lapang. Allahu Akbar. Bagaimana ya? Rasulullah juga pernah mengajarkan supaya memaafkan musuh. Kerana akhirnya musuh itu memasuki Islam. Dan musuh itu bersama-sama dalam memperjuangkan agama Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba perhatikan kemuliaan dan kehebatan akhlak saudara kita. Akhirnya pada hari ini kita jumpa banyak sangat video orang bukan Islam mempertahankan. Orang bukan Islam, pemimpin bukan Islam, mempertahankan saudara kita bermatian dan bersungguh-sungguh. Sampai saya tengok beberapa video pemimpin-pemimpin hebat di dalam Dewan Parlimen, Dewan Perbincangan, mereka menghentam sesama mereka, mereka mempertahankan saudara kita padahal bukan Islami. Sampai saya fikir, sudah tentu mereka ini dalam keadaan bahaya bila mereka secara terang-terangan menunjukkan solidariti kepada saudara kita. Tetapi kerana apa? Dunia mula membuka mata akhlak mulia saudara kita. Sebab apa? Ramai sangat yang bercerita, bahkan di kalangan Yahudi sendiri, yang pernah menjadi jiran-jiran kepada saudara kita, yang pernah disantuni, yang pernah dilayan oleh tentera kita. Akhirnya mereka bercerita bagaimana mulianya saudara kita di sana, walaupun ahli keluarga mereka dibunuh, ahli keluarga mereka dizalimi, tetapi lihatlah akhirnya dengan akhlak mulia saudara kita yang tetap menunjukkan ihsan, tetap menunjukkan kebaikan kepada mereka.
kerana kemaafan mereka terlalu luar biasa. Akhirnya, walaupun nampak lemah bila memaafkan musuh contohnya, nampak macam lemah bila tidak ada kekuatan ketenteraan, rupanya benarlah Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlakmu. Memang benarlah Islam ini tersebar dan umat Islam dan umat manusia ketika itu menerima dakwah Nabi kerana akhlak Nabi. Dan benarlah hari ini manusia mula memuji akhlak, kehebatan peribadi. Bagaimana sifat ihsan para tentera kita di sana, sifat insan saudara kita di sana, hatta kepada musuh sekalipun. Akhirnya membuka mata umat Islam dan manusia yang bukan Islam di dunia untuk mempertahankan. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, subhanallah. Bukan selalu sebenarnya kita nak berada dalam situasi yang seperti ini. Kita ada muhasabah, kita mengenangkan kesenangan diri. Kita terlalu pentingkan diri sebenarnya. Kita fikir diri kita tidak mahu, kadang itu bukan hanya nak tunjuk belah ihsan. Apatah lagi nak tunjuk belah ihsan kepada orang yang kita tak suka. Tetapi kadang-kadang dengan orang keliling kita, dengan ahli keluarga kita, dengan suami kita, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan sahabat, dengan rakan sekerja pun, kita tidak kuat untuk menunjukkan belah kasihan, ihsan. Ihsan. Sebab itu Nabi sebut 3 perkara. Iman, Islam dan ihsan. Sebab apa tuan-puan sekalian? Orang yang ada iman, orang yang ada Islam tapi tak ada ihsan, ia belum sempurna menjadi hamba Allah. Ihsan adalah pembuktian sejauh mana dia beriman kepada Allah. Ihsan adalah satu pembuktian sejauh mana adakah dia orang Islam atau tidak, tengok kepada sifat ihsannya. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, famal Islam, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Ini dinamakan hadis Jibril. Satu ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi. Ketika itu Nabi berada bersama dengan sahabat-sahabat dalam majlis ilmu. Mungkin lepas solat tapi di dalam masjid. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan berupa lelaki muda, dengan berpakaian serba putih. Kemudian para sahabat semua pelik sebab ini wajah yang tak dikenali, tapi mereka tak terfikir itu malaikat Jibril. Sebab datang dalam keadaan lelaki manusia biasa. Cuma mereka pelik, lelaki ni tak pernah dilihat, ini bukan orang yang dekat. Tetapi tidak ada kesan kotor menunjukkan ia musafir jauh. Lalu malaikat Jibril terus duduk berhadapan dengan Nabi, lutut bertemu dengan lutut. Lalu malaikat Jibril bertanya, Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi pun menjawab, Antashhada an la ilaha illallah wa aqimis salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baita man istata'a alaihi sabila. Lalu Nabi menyebutkan tentang rukun Islam. Mengucap kalimah syahadah, itulah Islam. Bermula dengan ucap kalimah syahadah, salat, kemudian puasa, kemudian zakat dan kemudian menunaikan haji. Seseorang itu dikatakan Islam apabila dia tertegak berdiri di atas 5 perkara ini. Masya Allah. Dan haji bagi yang mampu. Kita kena berusaha supaya kita mampu. Biarlah kita mati dalam keadaan berusaha untuk jadi mampu pergi haji. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya soalan kedua. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi pun menjawab, Antu'minu billah wa malaikatih wa rusulih wa kitabih. Lagi rukun iman. Ada 6 rukun iman. Beriman kepada qada dan qadar, dan beriman kepada hari akhirat dan segala tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhirat. Nabi jawab, itulah iman, iaitu kepercayaan, keyakinan terhadap Allah, keyakinan dan kepercayaan terhadap para malaikat dan tugas-tugasnya, dan keyakinan dan kepercayaan kepada apa?
kepada Rasul, kepada Nabi, kepada kitab, dan kepada alam ghaib, dan kepada hari kiamat. Alam ghaib termasuk wujudnya jin, syaitan, dan perkara-perkara ghaib yang mana tidak boleh dilihat dengan mata tetapi diberitahu di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Namun orang yang beriman, dia tetap beriman walaupun tidak ada bukti dengan nyata, tidak ada bukti dengan fizikal, tak ada bukti dengan mata. Tetapi apabila khabar alam ghaib itu disampaikan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah, orang Islam, orang beriman, dia tetap percaya. Dan percaya dengan segala yang disebut dan diberikan oleh Allah tanda-tanda tentang kiamat. Masya Allah, lalu kita bersedia. Kemudian Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan sahabat-sahabat, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Jadi kita dah faham dah tingkatan. Kita bermula menjadi orang Muslim, orang Islam. Kita perlu naik menjadi orang beriman. Dan tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan ihsan. Bila malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allahu akbar. Lalu Nabi menjelaskan, dan itulah jawapan Nabi. Apa maksudnya? Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah, kamu melakukan sesuatu ibadah, melakukan satu kebaikan, seolah-olahnya engkau dapat melihat Allah. Fa illam takun tarah, dan sesungguhnya sekiranya kamu tidak mampu untuk membayangkan kamu melihat Allah, dan kamu tidak akan mampu pun melihat Allah. Fa innahu yarak, dan kamu yakin Allah melihatmu. Kamu yakin bahawa Allah melihatmu. Tu apa sekalian? Ini martabat yang sangat sukar tetapi tidak mustahil untuk kita capai. Martabat yang mana bila kita buat kebaikan, bila kita buat baik, ihsan ini berbuat baik. Ihsan ini berbuat baik kepada Allah Al-Khaliq dengan mentaati Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan ihsan kepada al-makhluk, berbuat baik kepada makhluk, manusia, binatang, tumbuhan, bukit bukau, lautan, sungai. Berbuat baiklah kepada sekalian, kepada makhluk Allah, paling utama kepada manusia, dengan merasakan Allah yang melihat perbuatan baik kita itu. Membuatkan kita tetap buat baik walaupun tidak dihargai, tetap buat baik walaupun tidak dikasihi, walaupun tidak disayangi, tetap buat baik walaupun tidak dibalasi. Dan ia bukan senang, ia sangat susah. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berusaha membalas juga dengan kebaikan, dan ia sangat susah. Tetapi bila kita ada sifat ihsan ni sahabat-sahabat, merasakan apa yang kita buat itu dilihat Allah, inilah antara kekuatan luar biasa untuk kita hadapi apa jua ujian Allah. Kita sangat sukar untuk berdendam dan membenci manusia. Kita sangat besar kemaafan kepada manusia. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan, kita yang dapat. Sebab kita yakin Allah melihat apa yang kita buat. Manusia akan mula kecewa dan berduka dan sedih dan jatuh apabila dia rasa dia tidak dipandang oleh manusia yang dia buat kebaikan kepada manusia tersebut. Dia rasa dia tidak dihargai. Dia rasa perbuatan dia sia-sia. Akhirnya, dia bukan siapa-siapa. Akhirnya terbitlah perkataan, sia-sia je. Orang tak pandang pun. Tak payahlah. Tak dihargai pun. Tak payahlah, cukuplah. Tak adil. Memang tidak ada keadilan di dunia ini. Keadilan yang sebenar adalah di akhirat kelak. Keadilan yang sebenar adalah di hari akhirat. Tidak ada keadilan yang sebenar di dunia ini. Kerana yang maha membalas segala kebaikan hanyalah Allah. Yang mampu membalas. Yang mampu membalas segala kejahatan hanyalah Allah. Segala kezaliman, kekejaman, kejahatan hanyalah Allah. Sebab itu, kalaupun kita nak membalas kejahatan orang yang membuat kejahatan kepada kita, sebenarnya tidak setimpal pun dengan kejahatan yang dia buat. Hanya Allah saja yang mampu membalas. Sebab itu keadilan yang sebenar adalah di mana? Di akhirat kelak. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, kita berusaha menjadi hamba Allah yang mempunyai sifat ihsan.
yang mempunyai belah kasihan, yang mempunyai ihsan kepada manusia. Dan kita buat itu kerana Allah, dan kita tahu Allah suka. Kita tahu Nabi suka. Kita tahu itulah yang Nabi nak umatnya buat. Nabi meninggalkan wasiat, Nabi meninggalkan contoh kepada kita. Bukan hanya lelaki, kepada kita perempuan untuk ikuti. Dan saya sedang bercakap, dan saya sedang berbicara, tuju kepada diri saya sendiri, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita dah pun sahabat-sahabat dengan mukadimah, muhasabah sikit tentang saudara kita di sana. Muhasabah sikit kan. Dah lama tak jumpa ni. Hari ni hari Isnin, hari baru, minggu baru. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan engagement di FB terutamanya semakin teruk sebenarnya. Reach sangat rendah. Dengan situasi saya pun keep posting juga tentang saudara kita di sana. Mula dulu awal-awal kita fikir juga okey kita slow down sekejap, tapi sekarang ni rasa macam setelah 2 hari lepas sangat dahsyat, sangat hentaman non-stop, dan kita pun masih lagi menanti report penuh. Jadi dan kita lihat bagaimana yang bukan Islam pun sangat lantang bersuara, maka kita kena terus lantang bersuara sehingga mereka, robot mereka untuk menghalang suara melalui media sosial ni tak menang tangan. Sebab apa? Di sana di sini semua orang bersuara, semua orang berani, semua orang lantang, maka mereka tidak mampu nak mengawal lagi. Tak mampu nak mengawal lagi. Kita panggil serangan-serangan berterusan. Kalau mereka menyerang saudara kita berterusan, kita juga melalui serangan berterusan. Malam tadi adalah kawan ni dia cerita, dia terlupa sekarang umat Islam sedang menunjukkan solidariti dengan boikot. Tapi dia betul-betul terlupa. Dia masuk dalam satu, sebab anaknya minta kan, anaknya minta, jadi dia terlupa. Dia bukan sengaja, dia kata dia memang betul-betul terlupa. Dia masuklah dalam satu restoran ni, tak sebutlah restoran apa. Lepas tu bila dia masuk, dia kata kenapa tak ada orang, dah lah hujung minggu. Lepas tu dia tengok, dia kata semua orang yang ada dalam tu semua orang yang berkulit gelap. Maksudnya tak ada orang Islam dalam tu. Dia kata, lepas tu baru dah dia teringat, ya Allah, patutlah. Dah semua orang tengok dia pelik. Lepas tu saya kata, ya Allah, memang Alhamdulillah, memang kali ni umat Islam kita betul-betul serius boikot ya. Saya rasa macam sebab saya kata, ya Allah, hebatnya. Maksudnya kali ni memang kempen untuk boikot ni nampaknya antara kempen yang sangat kuat, kempen yang disahut dan diseru. Dan semua ini dengan kekuatan media sosial tu apa sekian, disebarkan, disampaikan oleh mereka yang sangat berani non-stop menyampaikan. Akhirnya mungkin ramai yang tak pernah pun terlibat dan ikuti boikot ni, pada kali ini ikut buat juga. Kalau sebelum ni, dan mungkin ada yang tak pergi sebab takut, malu dan sebagainya. Tapi dia kata betul-betul dalam tu kosong walaupun hujung minggu. Tak ada langsung orang kita, orang Islam kita tak ada. Orang bukan Islam. Dia pun bila keadaan macam tu, dia kata, oh cepatlah keluar. Memang rasa malu, rasa macam berdosa sangat dia kata. Maksudnya walaupun kalau dibincang adakah sampai peringkat berdosa, kan? Tetapi kita tak nak kupas berdosa atau tidak, sebab ia bukan persoalan itu. Ia bukan pasal berdosa atau tidak. Tetapi kita, subhanallah, tuan-puan sekalian, sepanjang hidup kita, sepanjang tahun pun, kita mengikuti apa yang kita nak makan, apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak guna. Tapi dalam situasi berdarah dengan parah di sana, kita tak akan sanggup, kita tak akan mampu, tuan-puan sekalian, untuk menikmati rasa sedap, rasa syok, rasa seronok. Yang sementara itu, dalam keadaan saudara kita berkekalan dalam keadaan menderita. Jadi sekurang-kurangnya kita tak mampu nak mengangkat senjata, tak mampu untuk mengandalkan nyawa kita untuk Islam. Tapi kita tolaklah hawa nafsu kita, keinginan, sebab itu hanya keinginan, bukan keperluan asas. Jadi saya menjangkakan, insya-Allah mudah-mudahan kita nak lemahkan ekonomi mereka, maka kita kena kuatkan ekonomi umat Islam. Maka tolak tepi perasaan umat Islam kadang masalah sesama Islam yang ada hasad dengki, ada iri hati. Kita support mana-mana produk Muslim kita.
Kita support mana-mana produk yang dikeluarkan oleh umat Islam. Walaupun mahal sikit, tapi ada barakah di situ. Mula-mula memang mahal sebab mereka pun dapat harga yang mahal. Dan orang berniaga perlu ada untung untuk pusingan modal untuk kos operasi. Jangan buat perbandingan jenama ni. Ini jenama peringkat dunia dan kita tahu ia ada kaitan dengan proksi utama mereka tu. Yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat, tengoklah video-video bagaimana mereka menentang deklarasi yang dibuat oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru ni. Tengok apa yang berlaku tuan-puan sekalian. Dahsyatnya mereka. Maksudnya kita tahu yang ini tapi murah, sedap, kita selalu guna. Tapi yang ini adalah yang Muslim punya, mahal sikit dan kurang sedap. Sebab itu saya kata, kita ni berjuang dengan rasa je. Rasa mahal, rasa tak sedap, rasa kurang, rasa tak hilang. Kita hanya berjuang dengan rasa. Rasa tu benda yang sangat subjektif. Rasa ni satu benda yang sangat sementara. Tapi saudara kita berjuang dengan nyawa, dengan nyata, bukan hanya dengan rasa. Tuan-puan sekalian, rasa sedap. Guna ubat gigi tu berapa lama boleh berkekalan? 1 minit? 2 minit? Sangat sekejap tuan-puan sekalian. Subhanallah, saya percaya bila kita mula memilih dan mencari mana produk yang umat Islam kita keluarkan, dan insya-Allah para peniaga umat Islam kita sekarang ramai yang ada kesedaran, hasil daripada keuntungan kita hantar ke sana, hantar untuk mereka menguatkan diri mereka, untuk bahan-bahan untuk kit kecemasan, untuk kit keperluan, kit makanan, untuk ketenteraan, apa sahaja yang mereka nak gunakan, mewakili kita. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan boikot ini boleh berterusan selama-lamanya, dan walaupun agak mahal sikit pilihan kepada produk yang dikeluarkan oleh Muslim, sebenarnya ia akan memberi impak yang lama dan yang panjang, bukan hanya kepada saudara kita di sana, tetapi juga saudara dan kekuatan Islam, ekonomi umat Islam kita di Malaysia. Tak mustahil. Peristiwa ini, peristiwa sedih ini, sahabat kita, saudara kita berjuang di sana, kita berjuang di sini. Kita berjuang di sini. Kita sorting, kita tengok barang-barang dari rumah kita daripada A sampai Z. Daripada yang mencuci badan sampai mencuci pakaian, mencuci rumah. Daripada makanan A sampai ke makanan Z. Cek balik semua jenama-jenama. Kita cuba cari sedaya upaya keluaran Muslim. Dan insya-Allah kita sentiasa kita cuba ingatkan kepada saudara kita berniaga, saya setia guna produk awak ni. Saya sokong sebab awak orang Islam, mudah-mudahan hasil daripada perniagaan awak ni yang maju ni, awak akan menyumbang kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk keperluan umat Islam kita di Malaysia. Masya-Allah. Saya terfikir bila beberapa hari boikot ni, saya kata, saya dah lama sebenarnya, dah semalam saya cakap dengan cik suami. Saya kata, kita kena buat dah ni, apa yang kita plan dah. Dah berapa tahun dah saya sebut, nak buka hijrah groceries, hijrah ni. Walaupun memang ada ramai dah umat Islam kita yang buat. Tetapi apa salah pun kita buat, kita tambahkan lagi pilihan. Kita tambahkan lagi pilihan dalam pasaran. Kenapa kita kalah, ekonomi umat Islam kalah? Sebab apa? Mereka yang bukan Islam, yang menjual di kawasan kita, di tempat kita, mereka menyediakan pilihan yang begitu banyak. Mereka menyediakan pilihan yang banyak, pilihan yang murah dan tidak putus. Masalah kita supply chain kadang itu putus. Bila ada permintaan tinggi putus. Kita pula bila nak guna produk tak suka. Mula-mula kita dah suka, tiba-tiba pergi tak ada stok. Kalau seminggu tak ada stok, 2 minggu dah terputus stok, akhirnya kita akan memilih kepada barang yang tak putus stok. Kalau habis je nak pergi beli ada. Sebab bukan mudah pun kita nak tukar-tukar selalu. Tapi nak sampai ke tahap itu, supaya sentiasa tak putus stok tanpa sekalian, perlukan modal yang sangat besar. Allahu Akbar. Inilah cabaran peniaga-peniaga Muslim kita hari ini. Kami pun orang berniaga, sangat tenat sebenarnya, sangat susah sebab kita tak ada modal yang besar. Dan tak ada orang yang percaya pada kita nak bagi modal, nak melabur. Walaupun kita ada idea, kita ada kesungguhan, kita ada tenaga, kita ada nak buat benda ni. Tapi tak ada pelabur. Tak ada orang nak menyumbang. Kita pun minta dana tu, dana ni pun susah sangat nak lulus.
Tetapi insya-Allah tuan-puan sekalian, kalau di Terengganu ada Sabasun tau. Hebat sangat Sabasun. Dah berapa tahun dah? Lebih 10 tahun, 15 tahun dah Sabasun tu. Semua produk Muslim. Dan dia boleh hidup dan dia pasaraya yang sangat besar. Mudah-mudahan insya-Allah, tak mustahil tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, alhamdulillah. Muslimin-muslimat, saya tak tahu di FB berapa orang yang hadir, tapi di TikTok ada 3,600. Saya nak bacakan hadis Nabi ni. Tuan-puan harap dapat bertahan. Saya pun tak boleh nak lama ni sebab dengan keadaan kesihatan, tenaga pun agak terhad, limit sikit tenaga. Sekarang dalam pukul 8.22, insya-Allah sebelum 8.45 kita akan selesaikan kuliah kita. Saya cuma nak menyambung hadis Nabi yang telah pun dibacakan pada minggu yang lepas, iaitu kita masuk pengajian ya. Minta maaf lah saya cakap macam-macam tadi tu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada sesuatu, ada pengajaran. Tapi mungkin nampak saya bercakap mengah sikit sebab nak kembali semula stabil kepada tenaga yang biasa tu makan masa sikit. Setelah minggu lepas saya melalui proses rawatan, adalah masuk ward sikit. Bukan masuk ward sikit, masuk ward lah, macam tu. Okey. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, sekarang kita akan masuk kepada pengajian kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin yang sama dengan saya, sahabat-sahabat boleh buka muka surat 160. Kalau anda kitab Riyadhus Shalihin tapi berbeza versi, terbitan yang lain, kitab lain, tak ada masalah. Boleh buka bab yang ke-17. Kita dah masuk bab yang baru. Dan ini hadis nombor 1 dalam bab yang ke-17. Bab 17 iaitu bab kewajipan tunduk kepada hukum hakam Allah, dan apakah yang diucapkan untuk mengajak manusia lain mentaati perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, saya nak selit juga ni bab mencegah kemungkaran ni. Tapi sekejap, saya nak ni dulu. Saya nak tengok dulu. Semalam saya ada buat satu teguran kepada platform TV3. Tapi saya nak tengok dulu teguran tu, sebab saya dah buat jelas sangat dah teguran tu. Saya tak tahu setakat ni macam mana. Kejap. Okey. Kalau mereka tak ada feedback apa-apa, tak ada reply apa-apa, okey. Subhanallah. Nampaknya tak ada respon apa-apa daripada TV3. Sebab drama ni ditayangkan di TV3. Sekejap. Betul, TV3 Malaysia. Subhanallah, mudah-mudahan mesej ni sampailah ya kepada TV3 Malaysia. Saya bukan nak kontroversi ataupun nak cari popular. Sebenarnya itu apa sekali, saya banyak buat tindakan yang senyap melalui tulisan, kadang PM diorang ni. Saya ada tindakan saya PM belakang artis-artis yang melampau sangat, termasuk artis bukan Islam. Kau dah melampau sangat. Tapi artis Cina Malaysia melampau sangat, saya pun PM juga. Artis-artis Malaysia yang berlebihan melampau sangat pun saya PM. Kadang-kadang saya akan tulis di video-video mereka dulu dengan nama rasmi, dengan page rasmi, dengan Instagram rasmi, dengan TikTok rasmi. TikTok saya jarang guna, saya tak guna. Tapi biasa saya akan guna sebab race yang lalu, race FB ataupun race IG. So, kalau ikutkan memang naiklah nama saya, cuma diorang cakna atau tidak, diorang nak layan atau tidak. Sebab itu kita bukan selalu gunakan medium seperti ini. Tapi bila tidak dilayan, tidak dipandang, tidak diendahkan, akhirnya saya akan gunakan medium ini. Dan saya lihat alhamdulillah medium ini banyak diberi perhatian oleh pihak-pihak. Nanti ada pihak yang screenshot. Okey, semalam saya terus minta tim untuk downloadkan video tersebut, petikan tersebut, dan saya minta tim tuliskan balik perkataan sebab saya takut saya salah dengar. Saya cuba dengar ulang kali. Saya kata
ya betul lah apa yang dia cakap ni. Kemudian saya minta tim dengar juga dan saya minta tim tuliskan balik. Ia adalah sedutan daripada satu drama yang sedang ditayangkan tak silap saya. Sebab kami kat rumah tak ada Astro, kami tak tengok drama, lama tak tengok. Jadi, tetapi sebab sedutan tu dikeluarkan oleh platform Instagram Reels Instagram TV3, jadi dia keluar bila saya scroll, dia keluar. Kemudian saya tengok sebenarnya dia jadi naik sebab ramai sangat orang dah tegur. Orang awam dah tegur, hampir semua tegur, tak ada pun yang support. Kebanyakan 98% semua yang tegur tak bersetuju dengan dialog tersebut. Saya tak nak sebut lagi nama drama tersebut. Nama pelakon pun saya tahu nama pelakon. Dan nama watak pun saya tahu. Dan saya tak sebut direct. Tetapi lakonan itu dibuat di Tanah Suci, di hotel yang nampak latar belakang Masjid Nabawi. Dan saya memang saya dapat maklumat memang benar-benar ia bukanlah background latar, tak. Ia memang lakonan itu memang dibuat dan aksinya dirakam, dan drama itu memang ada babak yang dilakonkan benar-benar di Tanah Suci, di Masjid Nabawi. Dan perkataannya adalah, saya nak sebut pun saya tak sampai hati tuan-puan sekalian. Perkataannya ialah, pelakon wanita ini menyebut dalam lakonan, memang lakonan tu dia ambil sedutan untuk beri teaser next episode. Apa yang dalam next episode tu ada. Ayatnya macam ni, "Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram ini, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus." Saya, ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni menggunakan makam Nabi? Bayangkan, saya ulang lagi sekali tu apa sekali ayatnya. "Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau raya benci aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga engkau mampus." Tuan-puan sekalian, seolahnya walaupun dia tak sebut aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah, tapi dia sebut, "Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah," dengan tangannya menujukan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Dan saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa tuan-puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi, pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam depan makam Rasulullah. Sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka engkau, kalau begini-begini dekat tanah haram ni juga engkau akan mampus. Perkataan mampus, kata-kata ni dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu pada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu. Atas dasar apa pun, daripada based on true story ke, ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti. Kalaupun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang dia ambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama, apa pun tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok, tangan saya getah. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah, dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus, dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci, jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu, supaya maksudnya rasa macam, tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah, tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi, tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi,
Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Contohlah, saya nak berjanji dengan suami dekat Masjid Nabawi. Kita kan selalu jalan depan Masjid Nabawi, keliling Masjid Nabawi. Lepas tu kita akan berhenti depan Kubah Hijau. Nak berjanji kepada suami contohnya, abang-abang, depan makam Rasulullah ni, saya berjanji dengan awak, depan makam Rasulullah saya akan jadi isteri yang baik. Contoh nak berjanji yang baik pun macam bukan kata tak sampai hati, macam tak layak tuan-puan sekalian. Faham Macam tak layak nak gunakan makam Rasulullah. Nak menyebutkan sesuatu yang kita nak buat, nak menyandarkan apa yang kita nak buat, sebab kita tahu kita lemah. Maksudnya kita tahu kita ni sangat lemah dalam menunaikan janji kita. Janji kita hari ni, janji kita saat ini, minit ini, mungkin lepas sejam kita dah lupa dah janji kita. Maksudnya untuk perkara baik pun tak layak, tak mampu nak ucap. Depan makam Rasulullah ni saya berjanji dengan awak sekian-sekian. Depan makam Rasulullah, Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Apatah lagi menyebutkan perkataan yang seperti ini. Depan makam Rasulullah ni, depan muka kau ni, sekian-sekian, di tanah suci juga, aku pastikan kau mampus. Bayangkan. Saya ulang, saya takut saya salah. Saya minta tim dengar, saya minta tim tulis balik. Lepas tu saya minta tim download. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian, nak jadi viral, nak dibenci ke, nak dimarah ke, nak dibenci ke, saya menghadapi, saya minta maaf sangat. Saya tak tahu, saya tak cek lagi siapa producer, siapa penulis skrip, siapa semua. Tetapi pelakon, bila diberi skrip seperti ini, janganlah kita berdalih, janganlah kita seolahnya bukan orang yang merdeka. Seolahnya kita ni dijerut. Kalau tak baca skrip ni, kau tak boleh berlakon dah, kau tu sekian-sekian. Kita adalah umat Islam yang merdeka. Kita ada hak untuk bersuara. Kita boleh bercakap tidak, saya tak nak guna skrip ni di tanah suci. Dan sekiranya, saya tak pastilah, mungkinlah ada jawapan lepas ni, oh bukan di tanah suci, itu background saja, sebenarnya bukan masjid. Pun tak boleh disebut makam Nabi, tak boleh disebut makam Nabi. Lalu dikaitkan dengan benda yang sangat teruk. Perkataan mampus dan sebagainya. Ya, ada yang dengar penulis skrip. Subhanallah, ada yang kata betul Ustazah, saya dengar. Cerita drama sekarang. Drama yang sedang ditayangkan di TV3. Subhanallah, saya ni tangan ni serang sejuk menggeletar. Subhanallah, muslimin muslimat, bayangkan sebut makam Nabi, bersumpah. Tak apalah. Saya harap bila ada teguran yang tegas dan keras seperti ini, selepas ini produser ke, penerbit ke, penulis skrip ke, pelakon ke, tolong ingat sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai akhirat. Tolong ingat, umat Islam kita semakin kuat bersuara. Bukan saya je bersuara. Suara saya akan disambut. Ada ramai pejuang cyber dakwah. Ada mamai pejuang cyber dakwah akan menyampaikan. Kalau dulu pelakon-pelakon ke penerbit, penulis skrip suka hati je tulis. Sebab apa? Ketika itu suara dakwah, suara nahi mungkar tak kuat. Tak ada platform. Sebab dulu tengok je TV, nak tegur tak boleh. Zaman tu tak ada media sosial lagi. Kita tengok pelakon dengan pakaian seksi dengan itu, tapi nak tegur saluran mana, tak boleh tegur saluran mana. Tapi sekarang dah ada platform, dah ada ni. Jangan ingat apa yang kalian buat boleh sesuka hati sampai tak fikir sensitiviti umat Islam. Anda tak boleh sebut ikut suka hati kamilah drama kami, suka hati kamilah rancangan kami, TV kami. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ingatlah hadis Nabi SAW, ia merupakan hadis yang sahih dalam himpunan 40 hadis akhir zaman kiamat. Subhanallah. Ketika Nabi menyebutkan, hadis tu agak panjang tapi hujungnya Nabi menyebutkan, akan tiba suatu masa bala ya Allah akan menurunkan bala dan menunjukkan kemarahannya. Allah menurunkan bala demi bala. Subhanallah. Lalu ditanya oleh salah seorang isteri Nabi, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang beriman ataupun orang soleh, orang baik sudah tidak ada? Sebab saatnya Allah akan turunkan bala demi bala. Allah akan turunkan bencana demi bencana. Kemudian apa Nabi jawab? Tidak. Sebenarnya orang-orang Islam, orang baik ramai ketika itu. Tetapi kerana keburukan terlalu berleluasa,
Kerana maksiat terlalu berleluasa. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi perjuangan, ataupun Nabi menjelaskan tidak ada lagi mereka yang ingin menegur kemungkaran. Tidak ada lagi mereka yang nak mencegah kemungkaran, tuan-puan sekalian. Sebab itu mereka tak boleh kata ikut suka hati. Kalau Allah nak turunkan bencana, Allah turunkan kemarahan, kemurkaan, bencana itu akan menimpa bukan mereka yang menjadi punca kemurkaan Allah saja. Bukan akan menimpa mereka yang mengundang kemarahan Allah saja. Tetapi ia akan menimpa kepada seluruh mereka yang berada dalam lingkungan kawasan yang diturunkan bencana Allah, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang yang soleh. Namun jika berlaku kematian, kematian yang berbeza, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi ini bukan bercakap saya bercakap bukan soal kepentingan diri saya. Kalau kepentingan diri saya nak saya disukai ramai. Biar artis pun suka, biar penerbit pun suka, biar orang seni pun suka saya. Kan kita kan suka disukai orang. Tetapi jika kita nak disukai orang dengan jalan kemurkaan Allah, sebenarnya kita bukan sesiapa. Melainkan kita adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Walaupun disukai, disayangi, disenangi oleh manusia. Subhanallah, mudah-mudahan tidak berulang lagi skrip seperti ini. Gunakanlah akal, iman, gunakanlah Islam, gunakanlah panduan syariat. Tolonglah tapis. Bahkan artis pun boleh tapis. Artis pun boleh kata tidak, anda adalah manusia merdeka. Ini belum sebut lagi. Saya tengok ada satu produk yang sangat dahsyat. Saya rasa satu hari saya kena sebut nama produk ni. Yang saya tahu foundernya adalah Islam. Dia menggunakan ramai artis. Tetapi cara iklan yang digunakan sangat dahsyat. Sangat seksi. Artis tu sampai berkeman. Artis tu sampai sekian dengan ketat. Ya, sebab produk tu dapat kurus. Kulit mulus. Jadi nak tunjuk kulit tu cerah, nak tunjuk ramping, nak tunjuk apa. Walaupun isteri orang, ibu orang, ini wanita Islam yang ditelanjangkan atas nama produk, jual produk. Kalau anda jual produk, walaupun laku sekalipun, anda dapat bahagian dunia hidup kaya raya, tapi itu adalah istidraj yang meninggikan tempat jatuh. Dan saya bukan judge, saya bukan kata oh dia pasti neraka. Tidak, ini bukan judge. Tapi ini adalah satu peringatan kasih sayang sebab atas dasar sayang. Saya mengharapkan anda dapat kaya raya tetapi dengan rahmat Allah. Anda nak hidup kaya raya senang dengan hasil jualan tetapi dengan redha Allah. Betapa indahnya hidup anda kalau begitu. Anda hidup senang, kaya raya apa semua, tetapi dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah melalui jalan yang Allah suka. Maka anda akan dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Kita tak nak kita gembira, bahagia, boleh beli apa saja di dunia, tapi kita derita sebaik saja kita mati bermula di dalam kubur. Saya tak tahulah sampai artis tu jawab apa. Oh, ini kehendak saya ni bekerja je. Ini kehendak apa ni, kehendak founder ke, kehendak content, apa ni, creator content ke, content creator ke, kehendak yang nak buat short film pendek tu ke untuk iklan, saya tak tahu. Tetapi kita adalah Muslim, tak ada manusia jadi hamba manusia sekarang, semua merdeka, kita boleh bersuara. Jangan nak salahkan orang atas ke salahkan, sebab kita bertanggungjawab untuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Nak sebutnya tu apa sekian perjuangan kita kat sini, perjuangan inilah perjuangan kita. Mereka berjuang dengan cara mereka di sana, di Palestin, untuk membebaskan daripada penjajahan Zionis. Kita pula penjajahan apa? Penjajahan hawa nafsu, penjajahan dunia, penjajahan masyhur, nak masyhur, nak glamour dunia, nak berada di atas walaupun dengan jalan kemurkaan Allah, kebencian Allah. Inilah perjuangan kita nak merdeka daripada ni. Mereka merdeka tanah air. Dan tujuan mereka nak merdeka bukan untuk diri mereka, untuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bukan untuk kepentingan peribadi mereka, tapi untuk Baitul Maqdis. Perjuangan kita di sini melawan penjajahan ni lah, hawa nafsu. Penjajahan dunia yang terlalu membelit kita. Yang terlalu menyelimuti setiap saat hidup kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya buat secara terbuka ni, tuan-puan sekalian, saya dah tulis dah. Saya ada bukti. Saya dah download video tu. Saya dah ada
print screen apa yang saya tulis teguran tu. Saya kata tolong edit, tolong ambil tindakan segera, tapi tak ada pihak tu balas, dan saya tulis tu secara terbuka, siapa pun boleh baca. Saya rasa mungkin ada pihak lain yang baca dah kot teguran saya tu. Teguran tu bukan untuk drama ni saja, sebab saya bukan tengok drama. Kat rumah pun tak ada siaran TV Astro ni, tak ada. Cuma Allah izinkan saya untuk nampak tu. Ini peringatan untuk semua penulis skrip, artis, karyawan, orang dalam bidang seni. Tolonglah berhati-hati, anda diperhati. Ada ramai sangat umat Islam sekarang yang sangat cakna, yang sangat sensitif. Yang sangat sensitif dengan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam, apatah lagi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan makam Nabi Muhammad, dengan tanah suci. Kenapa ya? Umat saudara kita di Palestin, di Gaza, menggunakan nyawa mereka mempertahankan tanah suci Baitul Maqdis. Kita tak pasal-pasal sebab drama, sebab nak kejar rating ke apa ke, nak hidupkan watak antagonis tu. Kita sanggup nak gunakan makam Nabi, nak gunakan tanah suci. Dengan perkataan di tanah suci ni juga aku pastikan kau mampus. Lakonan tu saya percaya sebab saya tengok memang pelakon tu pergi ke tanah suci pun untuk menjadikan watak tu, tapi saya tak tahu dialog tu betul-betul tak di situ. Apa pun penjelasan kita terima. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sangat tidak wajar. Dengan tak ada siapa yang paksa, tak atas dasar apa, dua perkataan yang dikaitkan dari dialog itu, makam Rasulullah dan juga tanah suci. Tolong, jangan buat lagi perkara ni. Dan perlu ada permohonan maaf. Perlu ada permohonan maaf. Saya kira perlu ada permohonan maaf oleh pihak-pihak yang terlibat kepada umat Islam. Perlu ada permohonan maaf di atas keterlanjuran, kesilapan, apa yang mereka dah sebut, apa yang mereka buat dialog tu. Kalau anda rasa apa yang saya cakap ini kecil, kalau anda rasa apa yang saya cakap ni remeh, Ustazah ni besarkan benda kecil, benda remeh, inilah permulaan kemusnahan yang lebih besar. Apabila umat Islam rasa perkara seperti ini kecil, remeh, hanya saja Ustazah ni nak cari glamour, nak wujudkan kontroversi, kalau anda rasa ini remeh, kecil, inilah permulaan selepas ini. Apabila dipergunakan dan nama Nabi, nama makam Nabi, nama tanah suci diperolok-olokkan lagi, sehinggalah sampai saatnya manusia tak rasa sensitif dah. Dah rasa biasa dah. Dah rasa akhirnya jadi normalisasi. Kita diajar di tanah suci beradab. Walaupun kita orang yang kurang adab di Malaysia, tapi di tanah suci jaga adab. Walaupun kita kalau di Malaysia mulut kan main laser, tapi di tanah suci jaga lidah. Jaga lidah. Itu yang kita diajar, itu yang kita dididik. Kita kena jaga akhlak di sana. Sana tanah suci, sana tanah haram, sana bumi Nabi, para Nabi. Di sana ada makam Rasulullah. Ini bukan perkara kecil. Siapa yang anggap ini perkara kecil, tolonglah istighfar. Tolonglah fikir balik. Bila kita meremehkan satu benda yang kecil, akhirnya manusia akan mula meremehkan walaupun perkara itu sudah menjadi besar. Sebab ia akan mewujudkan normalisasi. Subhanallah. Saya bukan tengok cerita, saya tengok babak tu je. Kenapa Allah izinkan saya tengok semalam? Dan masa tu juga dengan menggeletar saya tulis di video reels tu, saya tulis panjang. Saya kata demi cinta kepada Rasulullah, saya menyampaikan teguran ini. Dan demi cinta kepada Allah, saya melakukan ini. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang dah pukul 8.46. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah esok kita akan sambung. Esok kita akan sambung syarah kepada hadis ni. Saya mohon maaf saya tak sambung. Saya tak dapat nak teruskan dengan kondisi saya. Subhanallah. Tetapi saya bersyukur, Alhamdulillah saya boleh menyampaikan ni. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Mungkin ada pihak yang tak setuju dengan cara saya tegur secara terbuka, tapi drama ini ditayangkan terbuka, tuan-puan sekalian. Dan ada orang yang backup. Pada komen tu ada backup tapi sangat sikit. Tahu tak ayatnya apa? Alah, lakonan je kot, bukan betul-betul. Ada yang backup. Dan yang backup itu orang Islam.
bila ramai komen yang marah, lepas tu ada komen yang backup. Alah, lakonan je kot, bukan betul-betul. Tuan pasangan, tak boleh walaupun lakonan. Tak boleh walaupun lakonan. Ini bukan guna demi rumah kamu, demi kampung kamu. Ini makam Rasulullah. Ini tanah suci. Tak boleh dibuat lakonan. Tidak boleh. Jadi subhanallah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita jumpa pagi besok insya-Allah dalam kuliah kita Riyadhus Salihin, dan kita akan sambung hadis Nabi. Hadis yang sangat berkait dengan kita dan menjawab banyak persoalan. InsyaAllah kita sambung kuliah pagi besok pukul 7. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua sahabat-sahabat semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di TikTok sampai 1 million. Terima kasih di FB. Berapa orang tak di FB tengok dalam 3,000 lebih. Terima kasih. Jadi semuanya IG ada problem. Saya harap tim lepas ni jangan berulang lagi. Tolonglah datang cek, tolonglah datang semak. Tapi ada barang yang tak cukup. IG sampai tak ada live. Sorry orang IG. So TikTok ada 5,000 lebih. Semua ada 8,000 lebih kat 9,000. Semua yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Wallahualam.